dan selamat datang ke podcast Borak Business. Entrepreneurship is a lifestyle. Jadi kepada para penonton dan para pendengar yang mungkin baru dengan Borak Business Podcast ni, Borak Business Podcast ni merupakan satu channel lah yang mana kita akan berborak dan juga berbincang, berdiskusi tentang topik-topik berkaitan dengan bisnes dan juga keusahawanan. Dan hari ini alhamdulillah kita dapat menjemput salah seorang usahawan yang saya kenal yang begitu busy sebelum ni. Yang mana beliau adalah orang kata seorang yang berada dalam niche business perfume lah, yang kita akan cuba selami dunianya selepas ini. Jadi bila kita cakap tentang produk founder, biasanya kalau orang cakap, oh saya ni founder produk kan. Dekat Malaysia ni, especially di kalangan orang Melayu ni, biasanya kita akan terbayangkan produk-produk kecantikan, produk-produk kesihatan, slimming dan sebagainya lah. Dan tak dilupakan juga antara produk-produk lain yang ada termasuklah industri perfume lah. Dan saya lihat memang rancak lah daripada dulu kalau kita tengok beberapa brand lokal yang mula membina nama daripada dulu sampai sekarang dan boleh kata popular juga di kalangan pengguna-pengguna lokal. Jadi hari ini kita nak menyelami dunia perfumery. Mungkin kepada mereka-mereka yang ada minat ataupun ada keinginan untuk explore dunia industri perfume ni, mungkin boleh stay dengan kita dalam episod kali ini. Apa yang kita boleh expect kalau kita nak buat produk perfume jenama kita sendirilah. Baik, saya perkenalkan dulu Encik Aziz Akasah. Ya, saya. Mungkin Encik Aziz Akasah boleh kenalkan diri. Baik. Dan bisnes yang dijalankan lah. Kata bisnes yang utama ke, bisnes yang ni ke kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada Has Production dan Tuan Has sendiri sebab menjemput saya hari ini. Alhamdulillah setelah sekian lama akhirnya dapat juga saya masuk slot in kat sini. Okay, nama saya Aziz Akasah. So saya adalah founder kepada satu jenama niche perfume house perfume daripada Malaysia, iaitu Maison de Aziz, dan dalam masa yang sama saya jugalah the nose ataupun perfumer untuk Maison de Aziz. Saya difahamkan tuan juga ada buat bisnes hartanah, betul? Betul. Dah berapa lama dah dalam bisnes? Okay, background asal saya, business forte saya adalah hartanah. So which is dah lebih kurang 8 tahun lah. Kalau masuk 2024 ni tahun ke-9 dalam industri hartanah. Jadi daripada hartanah macam mana tiba-tiba nak buat bisnes perfume? Adakah bisnes perfume ni semata-mata bisnes passion saja ke? Macam mana boleh celik mata saya nak buat bisnes perfume? Okay, segalanya bermula daripada minat lah, passion. So asalnya kita adalah collector. So siapa yang tak suka perfume? So cuma titik permulaan perubahan dia adalah pada masa PKP. Alright. Okay, ketika PKP tu kita semua sangkut di rumah. Dan tak banyak yang kita boleh lakukan. So masa tu kita punya pendapatan pun terjejas, aktiviti terjejas. So because of that, kita fikir apa nak buat ketika tu. So masa tu yang idea yang kita ada ialah nak beli perfume yang mahal yang kita nak beli. Masa tu pendapatan dah terjejas, and then kita ada dapat kontak beberapa kenalan, which is dalam situasi ni adalah saya punya saudara rapat, dia buat perfume. So saya macam buat perfume ni menarik juga, since aku pun minat dalam bidang ni. Sebab saya sebelum ni saya pernah berniaga. So sebelum ni saya berniaga minyak hitam. Saya distributor untuk satu jenama daripada US untuk Malaysia. Saya fikir untuk next business, kalau aku nak buat satu business, aku kena ada passion. Sebab apa? Kalau tak ada passion ni, kita buat for the sake of money semata-mata, dia akan jadi separuh jalan, ataupun kita tak akan cukup kuat untuk hadapi cabaran yang akan dihadapi dalam perniagaan tu. So memang minat kena ada. So
Masa tu kita memang hardcore collector. So macam kita minat perfume dan masa tu PKP, tak ada apa nak buat, duduk kat rumah. Nak beli perfume pun duit tak banyak. So kita fikir macam okay lah, kita try explore raw material perfume. So masa tu kita start learning about how to make a perfume. So kita beli raw material dan sebagainya. Itulah titik permulaan dia. Segalanya bermula waktu PKP. Sama lah, saya pun PKP tak tahu nak buat apa. Jadi time tu lah kita explore nak buat content lah, apa benda semua kan. Betul. Zaman PKP kan. Jadi actually PKP memang banyak titik perubahan kepada hidup orang. Saya perasan. Betul. Apa daripada tak ada kepada ada, daripada ada betul. Tak ada kepada ada kan. Daripada tak pernah buat kepada buat. Betul. Jadi bila cakap tentang dunia perfume ni kan, ada beza tak orang kata dunia perfume business ni untuk industri yang lokal dan luar negara? Kita cakap pasal apa produk lokal dan luar negara tak? Ada perbezaan yang ketara tak kalau tengok? Perbezaan tu banyak aspek. Dari sudut apa tu? Mungkin dari sudut produk ke ataupun pasaran. Ada ke orang yang berminat, ramai ke orang yang berminat untuk membeli perfume yang lokal ni, ataupun perfume lokal ni biasanya orang beli untuk apa? Yang orang beli dari luar negara ni biasanya untuk apa kan? Okey, sebenarnya perfume lokal Malaysia ni sekarang ni tengah berkembang dengan pesat, especially untuk 2-3 tahun terakhir ni. So banyak brand-brand baru yang naik dan banyak brand-brand lama yang dah establish. Cumanya di Malaysia ni biasanya community tengok brand lokal ni sebagai alternatif brand untuk dupe ataupun inspired perfume. Ini common situation yang berlaku dekat Malaysia untuk market perfume. Contohnya adalah beberapa brand yang kalau saya sebut memang semua tahu. Memang kalau kita tengok brand tu, kita nak beli brand tu sebab kita nak cari alternatif, sama ada kita nak jimat cost. Sebab kalau kita beli dengan brand A yang asal, mungkin harga dia 300 lebih, 400 lebih. Tapi sebab ada brand tempatan yang buat dupe dengan inspired, so dia boleh bagi alternatif bawah RM100. So biasanya local market lebih kepada macam tu. Cuma ada juga beberapa jenama yang tempatan yang mula mengorak langkah, yang lebih kepada orang cakap buat original creation sendiri. Yang ni saya boleh sebut. So antara brand-brand lokal yang dia ambil haluan yang berbeza ialah macam Hikayat, Malay Perfumery, Bafam, Rirana. Ini brand-brand yang cuba memecah tradisi. Instead of kita buat dupe dan inspired sahaja, kita boleh buat original creation dan artisanal product untuk perfumery. So maksudnya memang apa, original lah kata kita panggil original creation. Original creation ni memang itu adalah ciptaan kita sendiri. Maknanya karya yang kita sendiri. Maknanya produk tu kita punya buat. Faham. So biasanya bila cakap pasal original creation ni kan, dia macam nak kena, ya kalau macam kita cakap pasal dupe kan, dupe dengan inspired, biasanya kita boleh kata dah ada ready market lah kot. Maksudnya dia nak jenama ni, tapi mungkin tak ada bajet, so dia cari alternatif kan. So bila cakap pasal original punya perfume ni kan, macam mana tuan mula nak mencari orang untuk mendidik tu? Kata yang apa, nak mendidik mereka, okey ini adalah bau brand kita, macam tu lah. Okey. Ini cabaran pertama ialah apabila sebuah jenama tempatan membuat satu original creation perfume, ialah nak beritahu orang yang dia buat tu adalah original creation. Sebab saya sendiri, untuk Maison Aziz ni pernah masa kita launching dulu, adalah beberapa orang yang tanya, Maison Aziz ni dupe brand ke?
Lepas tu kan saya punya first line up is Solis Balok. So Solis Balok ni ada pula yang bertanya, Solis Balok ni duke apa? Ya Allah, saya rasa macam duke apa? Okey, tak apa. Itu cabaran yang pertama. Sebab kita dah terbiasa yang brand tempatan mesti buat dupe atau inspired. So itu cabaran pertama yang saya hadapi. Untuk beritahu yang Solis Balok ni, yang saya punya first creation ni adalah original creation. Yang kedua ialah bila kita cerita pasal original creation, people tak tahu nak letak apa expectationnya. Okey, faham. Betul. Sama dia tak ada, pernah bau lagi. betul, dia tak pernah bau dan dia tak tahu apa-apa. Macam kalau perfume mana-mana perfume lain, biasanya dia ada boleh rujuk dekat Fragrantica. Kalau contoh yang international brand, boleh rujuk ke Fragrantica, kita boleh tengok kat situ apa dia punya type of sense dia macam mana, apa orang komen, dan longevity dan sebagainya lah, feedback, review yang tentang perfume tu, ataupun kita boleh tengok dekat YouTube dan sebagainya. Tapi untuk satu brand baru, kalau yang local ni buat satu original creation, you memang solely depend dekat orang yang membeli. So orang yang membeli, which is orang yang nak membeli ni pun tak tahu nak beli tak beli. Sebab betul ke, sedap, worth it ke tidak, and then brand baru kan, so macam banyaklah faktor-faktor yang orang fikir beli tak beli. So untuk dapatkan feedback tu memang satu cabaran lah. Satu cabaran. Jadi macam mana dari sudut ada tak jenama original macam tuan dibandingkan dengan jenama daripada luar-luar negara kan, bagaimana dia orang membandingkan? Okey, saya nak sebut pasal brand lain, saya tak tahu nak cakap sangat. Tapi saya beritahu kat brand saya sendirilah. Pasal brand macam untuk Maison de Aziz ni, kita ada klien yang memang dah beli dengan kita. First impression dia bila bau Solis Balok, secara spesifiknya, dia akan cakap, ini ada vibes perfumery yang macam ala Amouage. Amouage ni satu brand niche perfumery international yang memang high end lah. So kita cakap, okay, not bad. So untuk local brand yang unknown, you cakap kita punya brand tu ada that kind of vibes, and then ada juga yang katakan ini memang feedback yang kita dapat. Ada yang 2-3 orang katakan brand kami ni memang ternyata dia punya quality ingredient dia setaraf brand-brand international, yang international niche yang kita tahu macam Amouage dan MFK sebagainya. Ini memang macam saya pun terkejut, tapi saya bersyukurlah, alhamdulillah lah. Cuma macam kita as a producer yang kita yang buat, kita punya creation, kita tahu kita pakai raw material apa semua, dan kita bersyukur ada yang nampak, tahu dan menghargai. Faham. Ada tak macam rejection lah maksud saya? Rejection, okay, you kata produk you original kan, original punya resepi kan, dan nak go for international punya market kan. Daripada beli produk tuan, baik saya beli produk yang memang daripada luar negara kan. So ada tak rejection yang sebegitu? Okay. To be honest, kebanyakan kita yang market tempatan, kalau barang-barang premium ni, kalau diberi pilihan antara local dengan international, kita akan beli international secara jujurnya. Sebab apa? One of the reason is popularity. Kedua, sebab dia percaya brand international kualitinya lebih baik daripada brand premium local. So rejection memang ada, memang tak dinafikan, tetapi kita tahu market kita siapa. Kita tahu market kita siapa, dan biasanya yang membeli tu sememangnya dia tahu apa dia nak. Yalah, faham. Dia memang tahu dia apa nak. Sebab market premium ni market yang berbeza daripada market cementation yang lain.
samalah saya rasa stigma ni ada dekat semua industri kot. Betul. Even baru-baru ni bila rancak isu boycott ni kan, sebenarnya ramai yang terkejut, rupanya brand-brand yang dia orang gunakan rupanya adalah brand tempatan. Brand lokal, made in Malaysia. Dia orang baru tahu. Sedangkan dia ingatkan brand-brand yang dia orang gunakan dalam kehidupan seharian dia orang ni adalah brand-brand daripada luar negara kan. Sebab mungkin kualiti yang baik, presentation dia cantik semua. So dia ingat semua benda daripada luar negara. Sedangkan rupanya adalah brand lokal. Tempatan untuk untuk mimikkan brand tempatan tu setara luar negara. Biasanya dia menggunakan nama Mak Saleh. Supaya nampak orang macam ada vibe like ini brand international level. So terpaksa juga. Betul. Jadi kita akan sambung selepas ini dengan topik-topik yang lebih mendalam tentang cabaran-cabaran untuk kita explore lah dalam dunia perfume ni. Kita berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ni. Okey, kembali kita semula dalam segmen kedua Borak Bisnes Podcast. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penonton dan pendengar yang masih lagi stay. Dan saya nak maklumkan juga kepada semua bahawa Borak Bisnes Podcast ni ada di hampir semua media sosial lah. Kita ada TikTok, kita ada Facebook, Instagram pun ada, dan YouTube. Cuma YouTube kita parking di dalam channel Home of Ideas lah, Hoi. Jadi kepada semua yang sekiranya merasakan podcast ini bermanfaat, bolehlah support, bolehlah tekan subscribe dan kita akan update lah dari semasa ke semasa konten-konten yang baru selepas ini. Jadi balik pada perbincangan like kita. Dan follow. Subscribe, like, follow semua kalau boleh. Jadi berbalik kepada perbincangan kita sebelum ni. Bila cakap pasal cabaran original creation ni, mungkin tuan boleh cerita sikit daripada awal sampai habis tu, macam mana tuan lalui proses-proses menghasilkan Maison d'Aziz ni sampai boleh berada pada tahap sekarang ni lah. Okay. Yang pertamanya, Maison d'Aziz company dengan perfume adalah dua perkara yang berbeza. So set up a company and make a perfume is two different things. So saya rasa kita cakap pasal buat perfume dulu. Okay, so untuk kita buat perfume, kita kenalah tahu apa yang kita nak buat dan kita kena tahu bau-bau yang kita nak buat tu. So yang first of all, 6 bulan pertama tu memang kita explore banyak raw materials lah. So ada bermacam-macam raw materials. So memang keep beli raw material untuk dapat tahu, contohnya vetiver, patchouli, cedarwood, sandalwood, ataupun bunga macam jasmine, rose, apa semua, macam mana bau dia, macam mana karakter dia. Sebab daripada situ kita akan tahu, okay, bau vetiver ni macam ini, bau cedarwood ni macam ini. Itu baru kita cakap bau. Belum kita determine pula, contohlah macam cedarwood kita nak pakai cedarwood yang mana. Cedarwood ada 3, ada banyak lah, tapi yang famous sikit Atlas, Virginia. So you nak pakai yang satu, you kena study pula 2 karakter ni. Cedarwood Virginia macam mana, cedarwood Atlas macam mana. Kalau macam patchouli, ada dark patchouli, light patchouli. Vetiver kita ada vetiver Indonesia, kita ada Haiti vetiver. Rose kita ada rose Damaskina ni ada banyak pula, dia daripada India, daripada Bulgaria. So this is proses yang you kena learn through. Yang orang cakap, this is the first technical things yang you kena tahu. You kena train you punya nose untuk tahu dan faham karakter dan detect bau tu. So barulah macam bila you nak bancuh, you dah tahu dah sifat-sifat yang you mahukan. Dan macam mana you nak menyampaikan karya yang you nak yang hasil yang you nak dapatkan. So bila you dah train you penos, you dah tahu bau semua ni. So macam saya dah masa awal-awal dulu, saya lebih daripada 100 raw material saya bau. Macam-macam raw material kita bau untuk kita faham sifat-sifat tu semua. And then barulah kita come out dengan idea. Saya datang come out dengan idea. Okay, what kind of perfume yang kita nak buat.
what is the story behind. Mhm. So macam pada saya personally, perfume ni bukan sekadar wangi, Mhm. bukan sekadar tahan lama, bukan sekadar orang cakap it's just a juice. Mhm. No. Pada saya memandang perfume ni daripada sudut artisanal. So setiap perfume tu ada story. Sebab perfume tu sendiri dia boleh speak out memories. So dari situ saya berpendapat, saya berfikir why not come out dengan untuk first line up, yang first fasa ni dengan what do I think, what do I feel and about apa yang saya nak sampaikan. Contoh dalam kes ni yang macam fifth line up yang kita ada Solis Balok, dan kita ada Rompen, kita ada 1990, kita ada Kanga dan kita ada Rungun. So 5 ni dia bercerita tentang apa yang saya fikir, saya rasa tentang individu, tempat dan juga memori. So saya mengkaryakan contoh macam Solis Balok ni sebenarnya dia tribute to my father. Okay, tribute to my father. So bila kita datang idea nak buat Solis Balok ni untuk ayah saya yang pertama saya kena fikir ialah tempat balok tu sendiri. Apa background balok tu? Pantai. So pantai, tempat yang menyegarkan, uplifting area. Sebab saya sendiri pun kalau saya pergi balok ni memang saya jadikan dia tempat yang saya looking for solace lah, mencari ketenangan dalam kedamaian, mencari kedamaian dalam keadaan tu kan. So saya pergi Solis Balok ni untuk mencari kedamaian saya. So bila kita cakap pasal balok ni tempat, and then ayah saya, apa karakter ayah saya, apa yang saya nak highlightkan tentang ayah saya ataupun memori saya tentang dia. So kalau yang pernah bau Solis Balok, dia akan cakap incense. So incense tu kenapa saya gunakan incense tu? Sebab antara peristiwa besar yang berlaku memori dalam hidup ayah saya, one of the turning point besar dalam hidup dia ialah dia pernah kena sakit, kena santau. Wow. Yes. So incense tu kalau dalam bahasa Melayu kemenyan. So nak melambangkan peristiwa santau tu, itu kemenyan tu digunakan. Faham? Dia macam tu. So macam mana kita nak menggambarkan, okay, kalau ayah saya suka buah apa dia suka makan? Buah apa yang melambangkan karakter dia? So kalau bunga, what type of bunga? Macam tu. So kita susun atur tu berdasarkan apa yang perasaan saya terhadap dia, karakter dia, tempat tu sendiri, dan memori. So terhasillah Solis Balok tu. Okey, dia bukannya macam sedap campur, bukan macam tu lah biasa kalau nak buat perfume. Sedap campur tu perlu dititik beratkan juga. Sebab kalau ADN kalau kita buat langsung tak sedap tak boleh juga. Itu namanya shot sendiri. Tapi kita ada option. Okey, contoh incense kan. Incense tu a chord daripada frankincense dengan bahan-bahan lain. So macam frankincense yang saya buat tu, saya accord tu saya develop khas macam okay, ini incense yang nak diguna pakai untuk represent the peristiwa ataupun for my father. Macam tu. Sama dengan amber kan. What type of amber? Light amber ke, sheer amber ke, deep heavy amber ke, smoky amber ke, macam tu. So you kan buat formulation, dan benda ni proses yang panjang sebenarnya. Bukan dengan macam kita kalau ada siapa yang membayangkan macam kita bancuh air ataupun kita macam kita tengok sifu-sifu ataupun orang-orang yang buat dekat TikTok tu kan, yang just letak siap untuk buat original creation. Kalau you nak buat research and development, it's not that kind of betul. Sebab kadang-kadang ada raw material tu yang A dengan B ni dia tak boleh berkahwin, tak boleh kawan. So dia cloudy, rosak. Ada setengah raw material ni kalau kita pakai gabung sama dia tak naik. Bau yang satu ni tenggelam sangat. So bukan setakat kita nak matchkan diorang ni duduk dalam satu bumbung rumah yang sama. Maknanya perkahwinan tu lah, dia berkahwin semua raw material ni di bawah satu rumah yang sama.
dan perkahwinan itu harmoni. So itu yang kita kena through the process. Ini very technical lah. So macam you nak balance out balik mana lebih mana kurang, ngam tak ngam apa semua, sampai tak sampai yang nak sampaikan. Kadang kita nak pakai raw material ni. Contoh sebelum ni saya nak pakai saya tak nak pakai lavender pun. Saya nak pakai juniper berry. Tapi juniper berry tak ngam dalam formulation solis balok ni. Sama dengan ginger. Ginger ni saja saya nak guna untuk dalam formulation ni lebih daripada 5. Kita ada guna ginger fresh, ginger CO2 daripada Sri Lanka, daripada India apa semua. Dan ginger yang saya guna solis balok itulah ginger yang ngam dengan apa yang kita mahu sampaikan, apa yang kita mahu end result dia. So itulah cabaran dia. Dia rumit sebab bila cakap pasal perfume ni dia ada top, mid and base. You kena setting base dahulu, and then you set up, you cover you punya mid, and then you buat top. So this is proses. Memang proses, tak tidur malam. Kira memang buat perfume ni macam, yalah dia apa, falsafah tu jadi deep jugalah bila nak come out dengan ingredient. Betul. Betul. Dia macam ni, dia macam okey, kita cakap pasal studio. Khas production studio ni, macam mana kita nak menjadikan dia dalam bentuk perfume. So ada apa? Ada bau besi, metalik. Okay, kita ada meja yang kita buat buat podcast ni. So this is woody. So you kena pilih what type of wood. Macam ni, ni metalik ni kita boleh ambil daripada saffron, macam tu. So macam apa the air, the ozonic ke apa semua. So you akan macam plastik ke kotak-kotak yang ada ni, this represent something. Okay, faham. So you figure out one, even duit sendiri you boleh. Ada satu perfumer ni dia buat perfume bau duit. Okay. Ya, betul. Sebab tu kita cakap perfume ni speak memory. Okay, faham. Sebab tu kalau hasilnya daripada yang tadi tu, bila kita buat penceritaan tu, macam yang through beli dah solis balok tu, memang saya boleh katakan hampir 30% daripada klien yang beli, dia cakap memang dia dapat vibes memory tu. Ada yang memori mengingatkan rumah-rumah lama, ada yang memori mengingatkan parent di kampung, ada memori yang mengingatkan pantai, suasana tepi pantai, tepi sungai. Ada juga yang cakap memori sedih. Ada seorang, saya tu terkejut sebab saya tak sangka yang sebab dia boleh dapat tangkap yang itu mood sedih tu. Saya terkejut lah. Yang tu saya respect lah dia. Dia boleh dapat memori sedih. Dia tak boleh bau solis balok ni. Dia bau solis balok tu dia rasa sedih. Walaupun dia rasa menenangkan, tapi dia mengingatkan satu memori yang dia rasa sedih. Saya tak tahu apa yang berlaku dalam kehidupan ni, tapi dia kind of recall some of the memory. Yes, the karya tu speak itself. Memang brings back memories. Saya rasa macam niche perfume ni, orang yang hargai memang hargai lah kot. InsyaAllah. Kan? Betul. Sebab yelah, kita sama juga macam saya sebelum ni, kita pun dah berborak beberapa kali juga sebelum ni kan. Macam saya sendiri pun macam kita ni keluar deodorant je lah kan, sebagai contoh kan. Tapi bila dah lama bersembang dengan orang yang memang dalam bidang ni kan, jadi somehow makin lama saya makin faham lah kenapa perfume yang mahal itu mahal kan. Kenapa perfume yang murah tu murah kan, apa benda teknikal di sebaliknya. Jadi pada saya benda tu membuatkan kita lebih menghargai lah perkara-perkara seperti ni, art lah kata kan. Jadi along the way dari produk mungkin selepas tu ada masalah ke untuk import ke barang-barang dari sudut packaging macam mana? Macam kami ni menongkar harus. Memang kami pakai raw material import. So boleh dikatakan 90% raw material kami import. Raw material yang tu maknanya yang solvent apa semua tu lah. So daripada US, daripada India, daripada Europe, so serata dunia lah, daripada berbagai supplier utama dunia. So antara cabaran pertama ialah mata wang Malaysia yang
menjunam. So kalau kena time tuang macam sekarang ni tengah jatuh sikit, memang you bayar lebih lah. Betul. Bayar lebih. So you bayar, and then bukan setakat tu, bila you bayar pun you ada transaction fee. Yalah. Tu satu hal lagi. So lagi tinggi you kena tinggi you punya cost, transaction fee pun lagi tinggi. Begitu juga dengan shipping cost. Shipping cost memang tak murah lah. Per shipping memang 200, 300, 400 lah. So even kita shipping daripada India pun memang kena kat RM200 lah. So macam kalau you buat R&D, research and development tu, you kena keep beli raw material. Sebab sometimes you tak boleh sembrono nak beli semua raw material terus. Sebab kita ni macam macam untuk Mr. ni kita ada seorang je nose. So hidung ada satu je. So you tak boleh seorang ni nak kena train immediately, kena hafal, kena faham semua bau. Itu memang orang cakap pening lah. So dia through the process. Okay, macam bulan ni kita explore berapa banyak raw material, kita beli berapa banyak. So bulan depan kita beli lagi, macam tu. Beli tu for the sake of R&D saja lah. R&D lah. R&D memang costing a fortune lah. Betul. Sebab R&D ni kita tak tahu lagi raw material tu kita pakai tak pakai, sesuai tak sesuai. Tapi kita kena beli sebab kita kena explore. Sebab raw material ni ada banyak. Dia ada yang aroma chemical, yang sintetik punya aroma chemical yang dihasilkan dalam lab, dan ada juga accord yang dihasilkan daripada perfume lain, daripada supplier. Dan ada juga raw material yang natural. So macam saya cakap tadi, satu jenis raw material boleh ada pelbagai subspecies ataupun tempat yang berbeza. Lain tempat pun lain bau dia. Lain, memang lain. So contohlah vanilla kan, dia famous dengan bourbon vanilla. Itu sangat mahal. So bourbon vanilla tu, kalau you compare bourbon vanilla dekat dekat tempat yang Madagascar apa semua tu dengan tempat lain, contohlah bourbon vanilla di Indonesia, lain. Sebab tempat tanaman tu berbeza, temperature-nya pun berbeza, ataupun dia punya cara production pun beza. So kualitinya berbeza. So memang untuk R&D tu memang challenging lah, challenging sebab macam kita pun sebelum kita decide start buat perfume tu, kita lama jugalah untuk explore, beli raw material apa semua. Dan kita punya R&D tu sendiri lebih setahun. R&D tu sendiri dah lebih setahun. Dari sudut apa lagi yang tuan buat untuk memastikan brand tuan adalah brand yang memang original dan premium? Apa lagi yang usaha yang perlu dibuat lah bila cakap pasal nak main game niche premium punya ni lah? Sebenarnya untuk kat Malaysia ni, untuk niche perfume house sangatlah tak banyak. Tak banyak. Dan untuk kami ibaratkan kita explore a new market. Kita explore dan kita buka satu market baru. So macam saya cakap tadi, Malaysia ni banyak dengan dupe dengan inspired. So bila you come out dengan satu brand yang original creation, you declare you niche perfume house, of course lah you kena represent as a premium brand lah. So banyak lagi yang kita lakukan untuk classifykan kita ni as a premium brand. Contohnya kalau you tengok kita punya presentation in website, kalau you tengok kita punya video commercial, kita punya product shooting, semua tu kira level studio. Memang kita put effort a lot. Even kalau you tengok pun story pasal Maison de Aziz tu sendiri, ataupun dengan story pasal Solis Balut tu sendiri, itu pun berbayar. Maknanya kita macam okay, this is a story, tapi saya nak jadikan dia betul-betul a proper artistic punya story. So saya bagi rangka, dia buat. Itu pun mahal, bukan murah. Yelah. Sebab tak ramai kat Malaysia, tak ramai yang boleh buat editorial macam tu. Even saya dah submit 2-3 orang pun semua give up. So saya nasib baiklah dengan saya jumpa dengan satu individu ni, hamba Allah ni, memang dia boleh buat. Dia memang sangat mahir dengan English. So terhasillah cerita Maison de Aziz tu sendiri dengan cerita
Solis Balu tu. Dari sudut nak menjual tu, Oh, saya nak tambah. Selain daripada sudut yang apa yang orang nampak luaran tu, kita juga fokus dekat apa yang melibatkan feelings. Feelings tu maksudnya daripada presentation yang nyata, yang bila kita beli perfume kan kita dapat kotak, kita unboxing, kita buka apa, kita spray perfume apa semua. Semua tu dititik beratkan. Macam kotak kita tu memang very premium. Tapi kita bukan jual kotak kat sini, kita jual perfume. Tapi that's represent the brand. Every single things yang you tengok dekat Solis Balu tu is a effort and sweat and effort lah. Contoh you tengok design 3D metal sticker tu, itu memang kita bukan hantar dekat design. Okay, I nak you buat lah, nanti you propose, tak. Memang saya sendiri lukis kat kertas A4. Saya lukis, this is the idea, I nak macam ni. You just jadikan dia dalam bentuk ni je, grafik lah untuk I hantar ke factory. Betul. So dia follow lah. Okay, saya sendiri yang decide font, tulisan, colour apa semua, the concept, the idea. Even macam kita pilih cap perfume tu sendiri. Kita ada banyak option kita pilih kan. Mana yang kita melambangkan identiti yang kita nak ketengahkan bawa ke hadapan. Termasuklah juga sekecil-kecil lah spray, nozzle yang kita spray perfume tu. Ini ada cerita di sebalik cerita. Masa factory yang saya dealing untuk yang saya punya sprayer tu, saya cakap ke dia, please, saya tunjuk satu sprayer perfume yang saya cakap, kalau boleh I nak dapatkan mist macam ini. Tapi dengan dia saya speaking lah. So saya tunjuk, and then dia bawa lah semua sprayer dia yang ada. Dia tunjuk demo kat saya. Adalah lebih kurang 15 sprayer. Saya cakap no, and no. So dia dah macam dah give up lah. Dia cakap dia, I think the sprayer that you want we don't have. But saya cakap dia, please do your best. You come out later. Kalau you ada, you propose kat I. Tapi dia bersungguh, sebab dia bersungguh. So dia esok 2-3 hari lepas tu dia datang balik. So bila ikut apa yang Tuan share tadi, maksudnya bila cakap tentang premium ni, maksudnya dia bukan semata-mata claim premium je lah. Maksudnya produk, packaging, brand. Ya. Bukan sekadar kualiti jus sahaja semata-mata, tidak. Dia merangkumi banyak perkara lah. Daripada sudut, bukan setakat packaging lah, even presentation dan sebagainya, daripada sudut pembawakan brand tu sendiri dan sebagainya. Sebab macam saya pula, saya berpendapat this brand akan represent siapa diri saya. So macam saya ni, saya seorang perfectionist sikit. So kita mesti, saya jenis kalau nak buat yang terbaik. So adalah kita buat yang terbaik. Selagi kita ada ruang untuk penambahbaikan, untuk perbaiki, kita perbaiki. Antara contohnya masa awal-awal tu, kita buat wrapping guna heat gun. Lepas tu ada kawan yang tegur, okay, kau dah buat wrapping plastik ni, dah heat gun ni dah okey dah. Tapi sebenarnya rasa tak best, nipis plastik tu. So why not kau wrap balik. So apa yang saya buat ialah, kebetulan ada offer daripada kawan saya yang ada factory. Saya cakap dia, kau dengan cerita kau boleh tolong wrapkan plastik kotak ni. Dia cakap boleh. Saya cakap dia, tak apalah, aku hantar dekat kau lah. Aku buka balik wrap yang sedia ada dan aku hantar kat kau. Dia charge RM2 per box. Wow. Tugas dia tolong wrap balik tau. Buka balik yang plastik tu, dia wrap balik semula, RM2 per box. Mahal. Yes. Dan saya buat, saya hantar. Wow. Saya hantar. Saya hantar dia, lepas tu saya ambil semula. So macam sama dengan gift card. Gift card pun masa awal tu sebab agak last minute juga kita decide untuk buat gift card, sebab kita terlepas pandang kat satu aspek ni. So gift card tu kita macam last minute baru kita decide untuk buat gift card dan kita beri sendiri. So kita pakai kad yang agak nipis dan tak okey, orang cakap print sendiri yang memang saya sendiri sign. Manually sign. Lepas tu lepas saya tengok, saya cakap tak boleh ni. Tak boleh, this is not good lah. So apa yang saya buat ialah,
Saya pergi ke print expert. Saya pergi ke print expert, saya cakap dia berapa charge di bla 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 bla. So dia cakap harga sekian. So cakap dia okay on. Saya nak print sebanyak ni. So saya print balik gift card tu, saya print balik semula dan letak balik dalam box. So sebab tu ada box yang dah terlepas yang pakai gift card yang lama, yang nipis. Tapi kalau go through yang baru, dia memang semua gift card yang memang kertas tebal tu. So sekecil-kecil alam macam tu pun saya ambil titik berat kan. Titik berat kan. Betul. I think benda tu benda yang kena buat kot bila masuk pasaran premium ni kan. Betul. Sebab orang yang kaya ni dia punya needs dia beza sikit kan. Macam orang yang sekadar nak perfume yang biasa ni dia fikir asal wangi dia dah Dia lah, beli buka kotak campak tepi lah, masuk tu sampah lah. Jadi bila orang-orang yang kita serve, orang-orang yang niche high end ni memang semua benda lah dia tengok kan. Betul. Baik, kita berehat sebentar. Selepas ini kita masuk ke bahagian yang ketiga, kita panggil sebagai bahagian penutup lah. Kita akan berehat sebentar dan kita akan jumpa selepas ini. Baik, terima kasih. Okey, kembali kepada podcast Borak Bisnes, sesi ketiga, kita panggil sebagai sesi penutup lah. Saya ingin beritahu juga kepada para penonton dan para pendengar yang Borak Bisnes Podcast mengalu-alukan sebarang kolaborasi dalam bentuk penajaan lah pada masa akan datang supaya kita boleh improve kita punya kualiti konten dari semasa ke semasa. Jadi sekiranya anda berminat boleh hubungi kami di media sosial kami lah. Jadi last lah ada beberapa soalan yang saya nak tanya kepada Tuan Aziz. Dari sudut marketing, adakah Tuan betul-betul bawa diri Tuan dalam orang kata mempromosikan produk ni? Sebab kita tahu bila cakap pasal produk founder ni memang founder lah kena ke depan. Kena tunjuk kereta kan, kena tunjuk rumah. Jadi apa pendapat Tuan bila cakap pasal benda macam ni? Pada mulanya menonjolkan diri saya sebagai founder ataupun perfumer untuk brand Maison de Aziz ni bukanlah sebahagian daripada perancangan asal. Sebab saya lebih selesa kerja di belakang takbir dan lebih selesa fokus pada perfumery itu sendiri dan uruskan syarikat. Namun kita terima kita punya local punya trend, which is most of the brand kebanyakannya memang owner kena ke hadapan. Sebab orang kita nak tahu siapa owner ataupun founder untuk brand-brand tu. So saya ke hadapan lah. So memang kita all out marketing, kita bawa keluar Aziz Akasa as the founder. So semacam saya ada satu community ni which is Malaysia Freighthead, Malaysia Fragrance Community. So macam Malaysia Freighthead ni dia ada lebih kurang dekat 28,000 orang setahu saya sekarang ni, community early members. So saya banyak berkongsi ilmu dan pengalaman dan penceritaan serta perfume saya dekat situlah kita buat marketing. So memang kat situ orang kenal lah Aziz Akasa ni as a founder dengan brand owner lah untuk ni. So cuma di luar kita sebenarnya masih lagi baru nak explore. Kita kita tengah buka market. Kita tengah tengok peluang kita untuk tembus pasaran luar negara. So sekarang ni jalan dah ada, cuma nak melangkah keluar. Sebab ada beberapa perkara dan faktor lagi yang ada beberapa faktor yang kita pertimbangkan dan ada beberapa perkara yang kita kena selesaikan sebelum kita buat pelaksanaan. Dari sudut pasaran luar negara, bila dia tengok perfume made in Malaysia, dia ada orang kata serta persepsi tak? Okey, dia macam ni. Ini yang saya tahu. Dekat sana sama seperti apa yang berlaku dekat sini. Kalau dekat sini, kalau you buat brand yang premium dan sebagainya,
untuk dapat sokongan tu bukan mudah. Sebab kita compete dengan international market. Untuk dekat luar negara, contohnya US, info yang saya dapat ialah yang daripada kawan saya dekat US, orang-orang US tak appreciate brand-brand kat US. Diorang akan bayar, diorang pun nak luar negara. Diorang nak luar negara. Diorang akan lebih berbangga, diorang akan lebih respect dan appreciate jenama luar yang diorang dapat beli dan bawa masuk, instead of support juga diorang punya premium brand kat lokal tu, ataupun artisanal lokal tu. Surprisingly, okay, sama. Ini yang saya dapat feedback daripada kenalan saya dekat US ni. So macam okay, so that's why kita fikir okay, tak apa, kita try penetrate US and then UK, dan sekarang ni kita tengah buka jalan untuk Dubai. So kita sekarang ni untuk sepatutnya by hujung tahun ni kita dah nak try penetrate, tapi kita fikir kita delay dulu. Kita try masuk untuk tengok first quarter tahun depan ni. So 3 market ni lah kita nak penetrate for this 2024. Setakat ni ada ke orang kata foreigner lah yang ada. Satu Japan, satu Bangladesh, lepas tu satu lagi yang kawan saya kat US lah. So ada je, memang ada yang tu, yang tapi yang menyukai Pak Arab ramai. Pak Arab bukan dia suka bau yang kuat-kuat ke apa kan? Kan bau minyak atar dia kan kuat-kuat. Bila kita cakap pasal perfume, kita akan cakap pasal French perfumery. Kita akan cakap Middle East perfumery, Oriental style. So macam Solis Balok ni dia lebih kepada, sebab kita pun orang Asia kan. So kita pun selalu cakap bau masjid lah, bau apa lah kan. So macam Solis Balok ni actually dia lebih kepada Middle East perfumery. So that's why orang akan comparekan secara langsung dengan Amouage. Sebab Amouage ni asalnya daripada Oman. So kalau macam French perfumery ni biasanya dia very light, airy. So macam untuk Middle East ni dia lebih kepada dark, bold, heavy. So macam tu lah. Identiti Malaysia tu macam mana? Identiti Malaysia macam mana tuan? Ke tengah kan? Tengok tadi nama-nama tadi Balok, Rompin kan? Yang pertamanya daripada identiti nama perfume tu sendiri, tempat tu saya abadikan dalam bentuk dalam perfume tu sendiri. Yang kedua saya bentuk saya bawa dalam bentuk identiti jenama saya dan presentation lah. Sebab macam kalau you tengok dekat kita punya 3D metal sticker tu, kita punya logo Mercedes Aziz tu, kalau you tengok dia adalah logo lembing dan gading gajah. Betul. Kalau siapa yang tahu tu tahu, itu adalah represent negeri Pahang. Betul. Baru ni Pahang popular, terutama di kalangan anime. Yang Kuantan kan. Yes. So macam saya memang anak jati Pahang. So memang mak ayah saya orang Pahang. So saya bangga saya sebagai seorang Pahang, dan saya nak beritahu dan saya nak abadikan kepahangan saya tu. Pahangan citizen tu dekat logo Mercedes Aziz tu sendiri. So kalau you tengok, itu adalah identiti Pahang yang saya selitkan dalam brand Mercedes Aziz. Dan kemudian untuk identiti kita sebagai Malaysia, saya letak kepada dekat Tanjak. Dekat dia punya cap perfume tu, kalau you tengok, sekali tengok memang rata-rata tengok memang dia akan cakap itu Tanjak. Memang tak ada lagi lah saya jumpa orang yang tak cakap itu Tanjak. So kalau you tengok Tanjak ni, cap tu melambangkan banyak perkara sebenarnya. Satu, kalau secara tak langsung, secara terus orang akan cakap Tanjak. So kita punya lambang kebanggaan pemerintahan negara kita. Yang kedua, you boleh nampak daripada dua aspek lain ialah menara PMB 118. Kalau you tengok dia macam tu juga. Yang ketiga, menara PMB 118 tu merujuk pada apa? Peristiwa kemerdekaan, Laung Takbir Merdeka daripada Tunku Abdul Rahman tu. So tu apa yang kita nak bawa identiti tu kan. So itu apa yang kita lakukan lah. Selain itu, okay, untuk next second line up yang Rompin ni, saya ada buat satu key
Key accord ni adalah macam contoh kita nak buat yang key accord ni key bahulu, key accord bahulu. So saya nak buat bau bahulu ni. So saya buat key accord bahulu ni untuk represent yang macam untuk mak saya ni. Situ pun bahulu ni makanan tradisi orang Melayu. So saya ketengahkan juga bawa juga dalam perfume. So nanti kalau yang klasi rompen ni, terlepas cakap rompen ni. Okay, rompen ni base note dia, accord dia satu tu bahulu. It's a bahulu yang baru keluar daripada oven yang creamy. Saya boleh bayangkanlah bau dia. Bau dia kan yang sedap. Memang bau tu lah. Tapi kalau Mak Saleh dia panggil, dia ada satu, dia orang ada bahulu dia orang juga. Dia orang panggil Madeleine. So yang rompen ni untuk abdi untuk mak saya buat satu accord tu nama dia bahulu. Ada sebenarnya perfume tuan ni memang untuk lelaki kan? Ke macam mana? Okay, for now kita memang fokus untuk lelaki. Cuma untuk yang rompen ni sebab dia tribute kepada penceritaan dia lebih kepada mak saya. Dia ada vibes unisex. Faham. So lelaki perempuan boleh pakai. Okay, jadi kita nak tanya soalan terakhir lah kot. Untuk mereka-mereka yang nak explore bisnes dalam bidang ni kan, mungkin tuan boleh bagi nasihat, first step, second step nak buat apa sebenarnya? Secara khususnya perfume atau atau perfume secara khususnya ataupun secara spesifik lagi? Itulah maksudnya, contohnya bila dia nak masuk perfume ni, dia kena pilih lah kot niche apa kan, atau macam mana? Yang pertama, bila you nak berniaga perfume, you kena tahu market segmentation perfume tu sendiri. Sebab perfume ni dia ada dupe, dia ada inspired, dia ada cheap perfume, dia ada designer perfume, high end designer perfume, dia ada affordable niche, dia ada high end ultra niche dan juga artisanal. So you kena pasti you nak berniaga perfume tu ke, ataupun you nak buat a company yang buat perfume, ataupun you nak buka kilang perfume. Dia banyak kategori. Yalah. So kalau nak cakap pasal you nak buat you punya own brand, you nak buat you punya original creation, you kena orang cakap percaya kat diri tu kena kuat. Sebab cerita memang susah lah juga sebenarnya kan. Dia memang sebab okay, apa kita suka tak semesti orang lain suka. Ya, betul. Dan contohlah macam kita ambil contoh macam yang saya punya pengalaman yang saya buat Solis Balok ni, is my personal punya creation yang hasil daripada pengalaman personal saya. Pengalaman hidup betul. Sebab saya je yang kenal ayah saya. Dan tak semua orang pernah pergi Pantai Balok. Ataupun tak semua orang tahu peristiwa memori apa sebagainya. So tak semua orang boleh sampai dapat penyampaian tu. So memang itu kalau you buat macam tu, sebenarnya itu satu risiko yang besar. Kalau you nak buat duit, you jangan buat macam tu. Okay, ingat kalau you nak masuk perfume, you nak buat duit, you don't go for artisanal lah. Sebab artisanal ni bukan untuk semua orang dan bukan semua orang boleh terima. Yalah. Dia ada spesifik market dia sendiri. Kalau you jiwa kental, you percaya dekat diri sendiri, you ada poket tebal, you boleh proceed. Tapi get ready with the war lah. Sebab akan ada banyak perang-perang kecil yang you akan terus hadapi. It's a long process. Tapi berbeza kalau you buat satu company perfume, you nak buat dupe inspired punya perfume, so then sepatutnya tidak ada masalah. Sebab dekat sana banyak pengilang-pengilang, pengeluar-pengeluar yang dah buat party ready made yang you boleh beli dan you boleh bangsa dengan solvent dan ready to go. You just kena decide you nak buat packaging macam mana, you nak marketingkan macam mana. So begitulah. Kalau berbeza, cabaran dia berbeza. Memang sangat-sangat berbeza. Baik. So terima kasih kepada Tuan Aziz kerana sudi beri perkongsian lah dalam kata niche perfume ni. Kita banyak belajar dan saya yakin penonton dan pendengar juga banyak belajar, insyaAllah, daripada borak bisnes episod kali ini. Jadi insyaAllah kita akan bertemu lagi di dalam episod-episod yang seterusnya.
dengan konten-konten yang tidak kurang juga hebatnya daripada tetamu-tetamu yang lain. Jadi teruskan bersama kami, teruskan menyokong dan kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh saya sambung sikit? Boleh kalau nak sambung. Okey. Saya pun nak ucapkan sama-sama kasih. Terima kasih sebab jemput. Sebenarnya saya excited dapat benda ni. Dia rasa nak pegang, dia rasa macam nak mic, nak karut je. Pada yang nak explore high-end niche perfume house daripada Malaysia, which is made in Malaysia, memang kat kotak tu made in Malaysia, yang mungkin you tak pernah tahu pun brand Malaysia boleh hasilkan satu produk macam ni, you boleh try Maison de Aziz. Maison de Aziz satu local perfume Malaysia niche perfume house yang buat original creation. It's a premium brand. Boleh dapat dekat mana? Okay, untuk retail setakat ini kita ada di Bukit Jelutong, Firdaus Empire Bukit Jelutong. Tapi selebihnya boleh dapatkan di website kami dan juga Shopee kami. So kami aktif di semua sosial media, Facebook, TikTok, Instagram. So boleh tengoklah kat sana. Maison de Aziz. Alright. Dan kalau berminat dengan tuannya, boleh follow juga lah kot. Okay, lagi satu, soon second creation, Rompain is coming. Okay. Mungkin kita boleh buat sesi kedua selepas ni. InsyaAllah. Terima kasih.